Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video terakhir untuk chapter ini, di mana method yang terakhir adalah iteration method untuk kita solve system of linear equation. Okey, method yang kita akan guna dalam iteration method yang kita akan lihat adalah Gauss-Seidel method. So untuk Gauss-Seidel method ni, oleh kerana dia adalah iteration method, jadi iteration method ni kita mesti pastikan method tu dia memenuhi convergence criteria, di mana supaya pengiraan kita dia converge kepada jawapan. Kalau sekiranya dia tak memenuhi convergence criteria ni, so jawapan kita tu mungkin memang akan salah lah, sebab dia tak menumpu kepada jawapan yang sebenar. Okey, dan satu lagi, bila dia tak menumpu tu, sebab untuk iteration ni dia ada untuk stopping criteria dia, kita nak stop dia ada cara dia. So takut nanti bila kita kira tak boleh, tak tahu nak stop sampai bila. Okey, so dia mesti memenuhi convergence criteria, iaitu matrix A must be diagonally dominant. Matrix A yang kita refer sekarang adalah matrix coefficient tu. Okey, yang bila kita tukar kepada bentuk matrix tu, dia ada AX equal to B. So kita ambil matrix A tu. Matrix A tu mesti diagonally dominant. Okey, apa itu diagonally dominant? So diagonally dominant adalah apabila kita punya elemen pada diagonal AII ni, modulus dia mesti lebih besar dari hasil tambah bagi setiap elemen pada barisnya. Okey, maksudnya unsur pada diagonal tu mesti paling besar lah daripada hasil tambah yang lain lah, modulus lah. Negatif tak ambil kira. Okey, kalau dia memenuhi diagonally dominant, baru kita boleh guna Gauss-Seidel. Sekiranya matrix ni bukan diagonally dominant, okey, apa kita boleh buat adalah kita cuba rearrange. Okey, kita cuba rearrange. Kalau boleh, kita tukar lah. Kita tukar dia punya baris. Okay, kalau tak boleh, memang tak ada cara, kita tak boleh guna Gauss-Seidel, kena guna method yang lain. Okey. Okey, formula bagi Gauss-Seidel diberi oleh formula ini. Formula ini adalah formula Gauss-Seidel dan diberi dalam list of formula. Jadi kita boleh refer formula ni lah. Okey. So untuk kira next x lah, sebabnya untuk kan kita untuk system of linear equation kita cari x kan. So untuk kira next x kita guna formula ni ya. Jadi untuk memudahkan pengiraan kita untuk iteration method, memang kita senang kalau kita guna table ya. So dalam table ni, since kita cari x, kita akan cari x1 sampai xn. N ni depends pada kita punya sistem tadi. Kalau sistem kita 3x3, maksudnya x kita sampai 3 je lah. Kalau sistem kita 4x4, so x yang kita perlu cari sampai x4 je lah. Okay, dia bergantung pada x mana-mana yang kita nak cari lah. Okay, dan kita ada k. K ni adalah kita punya iteration kita berapa. Okay, k ni kita letak atas. Biasa kan kalau yang untuk chapter linear equation kita letak I dekat bawah kan. Tapi untuk kali ni, sebab bawah ni dah ada untuk x1, x2 sampai x3, x3 sampai xn ni, so kita tukar dengan k bahagian atas lah. K ni sama dengan iteration kali ke berapa. Kemudian kita akan mula pengiraan kita dengan k equal to 0. K equal to 0 ni hanyalah initial guess saja. So biasanya kita letak kosong lah. So dia akan membawa kepada answer kita lah bila kita pengiraan dan kita akan start lah iteration 1 sampai seterusnya menggunakan formula. Okey, sampailah dia memenuhi stopping criteria, baru kita boleh stop. Stopping criteria dia adalah maksimum xi k plus 1, maksudnya x yang bawah ni minus dengan xik minus dengan x yang sebelum ni lah, mesti lebih besar dari absolute maksimum ni, sebab kita ada 4x kan. So tolak x1 bawah, tolak x1 atas, x2 bawah, tolak x2 atas, dan seterusnya lah. Dia punya nilai maksimum antara hasil tolak dia tu mesti semua lebih kecil dari epsilon. Okay, so barulah kita boleh stop.
dengan epsilon yang kita guna adalah 0.005. Jadi kita punya calculation adalah dalam 3 decimal places, 3 tempat perpuluhan saja, sebab kita compare pun dengan 3 tempat perpuluhan. Okey, so kita tengok example. Okey, untuk example pun tak banyak yang boleh saya bagilah, sebabnya boleh banyak, tapi dia pengiraan dia depends. Bila iteration ni kalau panjang lah. Ingat ya, masa kita null equation tu ada Gauss Seidel pula, ada yang bisection tu kan, kalau panjang pengiraannya panjang lah. So iteration ni dia kita tak boleh nak agak so dia bergantung kepada function tu dan juga sejauh mana dia dengan initial guess ni lah. So initial guess yang kita akan guna adalah 0.0000. Kalau tak diberi, guna 0000. Kalau diberi, guna initial guess yang diberi So untuk yang ni, A dengan B ni, saya buat dua-dua lah, sebab A ada yang B ni pun adalah, nanti saya explain dia punya. So kita tengok yang A dulu Okay. Sebelum kita mulakan pengiraan untuk Gauss Seidel ni, jadi untuk Gauss Seidel kita kena check dulu sama ada dia diagonally dominant ataupun tidak. So untuk check dia diagonally dominant ataupun tidak, dia senang saja sebenarnya. Okey. Pertama sekali, of course lah, kena tukar dalam bentuk matrix dulu. So kita tukar dalam bentuk matrix dulu. Jadi kalau tukar dalam bentuk matrix, kita ada 1, 1, negative 3, 6. Kita ada 4x4. So x1, x2, x3 dengan x4. So equal to 8, 6, 8, 9. 2, 9, 1, negatif 3. So 0, 1, 9, 4. Dia lebih kurang dengan yang matrix yang sebelum ni lah. 5, 1, 1. Boleh sikit lah. Okay, yang sebelum ni dia tridiagonal Okey, kita kena check dulu sama ada dia diagonally dominant ataupun tidak. Macam mana nak check diagonally dominant ataupun tidak? Senang sahaja. So pertama sekali awak mark dia punya diagonal dulu. Diagonal ni dekat tengah-tengah dia. Jadi kita tahulah elemen diagonal yang mana Ini yang saya bulatkan lah. So ini elemen pada diagonal. Okey. Kemudian kalau mengikut kepada formula bagi diagonally dominant, so kalau kita lihat balik formula bagi diagonally dominant ni, kita ada modulus AII ni mesti lebih besar dari summation bagi modulus dia punya elemen yang lain. Nah, ini maksudnya apa ni? So kalau dari segi pengiraannya dia macam ni Okey, modulus untuk yang pertama A11 dulu, kita tengok kita punya diagonal ni adalah 1 ni kan. So modulus, saya letak follow by modulus 1, syarat dia mesti lebih besar dari hasil tambah yang lain. Maksudnya pada row pertama ni kan ada 0, 1, 1, negatif 3, 6. So 1 ni mesti lebih besar dari hasil tambah 1 tambah 3 ni modulus tambah, that's why dia ada modulus dalam formula dia. Adakah benar ni? So kalau awak tengok 1, okay, adakah dia lebih besar dari yang lain? So ini kita akan tambah 1, 4, 11. Betul tak? Lebih besar dari 11. Not true. So bila tak benar, maksudnya dia tak memenuhi syarat diagonally dominant. So bila satu ni lebih besar dari 11 not true, maka dia bukan diagonally dominant. So apa kita boleh buat? Bukan tridiagonal. Jangan confuse tridiagonal dengan yang Thomas algorithm yang sebelum ni lah.
tengok video yang Thomas algorithm tu try diagonal. Ni diagonally dominant ya. So not diagonally dominant. Okey. Okey. Bila dia bukan diagonally dominant, apa kita boleh buat adalah kejap saya betulkan ni apa benda ni. Not diagonally dominant. Saya sambung Okey. Tak apalah tu. Okey. So bila dia bukan diagonally dominant, kita cuba rearrange. Okey, cuba rearrange. Macam mana nak rearrange? Okey, saya tunjuk awak macam mana kita nak rearrange Okey, dalam untuk rearrange, pertama sekali tengok saya tanda ni dengan warna hijau. Kita akan pilih mana yang paling besar. Tak pun saya padam dulu ni. Okey ni. Ini sepatutnya pada diagonal dia tadi kan. Okey. Tapi kalau kita nak rearrange, kita kena pilih mana yang paling besar dululah. Mana yang paling besar dalam yang row yang pertama? 6. Ni mana yang paling besar? Dia mesti jadi yang paling besar supaya dia lebih besar dari hasil tambah yang tu kan. Mungkin. Tengoklah, kita kena cari yang paling besar dululah. Yang ni yang mana? 9 Ini pula yang mana? 5. Okay. Jadi kita akan susun yang lebih besar ni, yang paling besar ni bergantung kepada dia punya row dia dekat mana. Contohnya macam dekat sini kan, row yang pertama ni yang paling besar dia pada 4 kan. Okey, pada kalau yang keempat jadi, ini sepatutnya dia duduk dekat sini. Sebab sepatutnya dia paling besar dekat sini. Ni duduk bawah. Ini yang paling besar pada yang pertama kan. So sepatutnya dia duduk atas gitu. Macam ni dah ngam-ngam sebab dia dah berada pada tempatnya lah. So jadi yang kita boleh cuba adalah kita tukar row pertama dengan row yang keempat. Gitu je. Okay, tukar. Lepas tu nanti awak kena kira semula sebab walaupun dia paling besar belum tentu dia diagonally dominant belum tentu lebih besar lagi. Tapi tak apa, kita tukar dulu. So yang ni row pertama naik ke sini lah. So 5 1 1 2. X1 X2 X3 X4 ni jangan tukar pula sebab dia darab. So dia tak berubah apalah. Okey, yang ni kena tukar. Sebab dia ikut dia satu equation So ini 9. Okey. So ni kita kekalkan tadi 2 9 1 negatif 3. So ini 6 0 1 9 4 Okey, ini 8. So ini tadi row yang pertama tadi turun bawah 1 1 negatif 3 6. Ini 9. Okey. Sorry, 8. Okey. Jadi kita kena semak semula. Kita semak semula ini diagonal tadi, diagonal barulah. Tengok balik yang kita dah susun tadi, yang baru kita susun tadi. So mana ini unsur pada diagonal dia kan. 6 pula 5 9 9 6 lah. Okey, selepas kita tukar tadi. Jadi kita kena check semula. Adakah check macam ni, adakah macam ni contoh, ni 5 modulus 5 lah. Adakah dia lebih besar dari hasil tambah 1 tambah 1 tambah 2. Ni berapa ni? 1 tambah 1 tambah 2 4 kan. 5 lebih besar dari true. Okey, so okey. Yang kedua pula kena check semua 9 9 adakah lebih besar dari yang lain lah. So yang lain 2 tambah 1 tambah negatif 3. Ni berapa ni? 2 3 6. So 9 lebih besar dari 6. True jugalah. Okey, samalah dengan yang lain tu. Boleh check 9 lebih besar dari 0 tambah
1 tambah 4 kan. 4, 5 kan. So 9 lebih besar dari 5, true juga. Akhir sekali, yang bawah sekali 6 lebih besar dari 1 tambah 1 tambah negatif 3 kan. 3, 4, 5. So 6 lebih besar dari 5. So ini juga true. Okay, bila dia memenuhi keempat-empat ni okey, row pertama okey, row kedua, row ketiga dan row keempat, maka kita boleh katakan dia adalah diagonally dominant. Okey, ini kita nak check dia diagonally dominant ataupun tidak. Mula-mula sebelum kita buat Gauss Seidel, mesti kita tahu dia adalah diagonally dominant, dan matrik yang kita perlu guna adalah matriks yang kedua. Ini yang saya letak star ni. Matriks ni kita akan guna untuk kita punya pengiraan. Okay, next kita akan solve menggunakan Gauss Seidel method. Ingat ya, initial gas dia bagi 0, 0, 0, 0. Okey. Ni saya dah sedia dia punya table lah. Sebab apa? Kita punya pengiraan semua dalam table lah. Dia senang sikit nanti. Okey. Bila kita dah ada dia punya apa ni? Matrix yang diagonally dominant ni tadi. Jadi kita nak guna Gauss Seidel, kita kena buat dia punya formula dulu So formula untuk Gauss Seidel ni kena tulis lah. Okey. Formula untuk Gauss Seidel diberi oleh formula ni lah. Kalau awak boleh faham dia punya formula dia yang ni, so lebih baik lah. Okey, kalau tak boleh faham, dia sebenarnya senang je. Awak tengok dari kita punya, yang pertama kita tengok daripada kita punya equation tu lah. Cuma nanti dalam formula tu ada yang K plus 1, ada yang K. Itu tak apa ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ataupun hafal je lah formula yang kita senang je. Kita tunjuk daripada hafal saja dari formula yang tadi tu. Nanti saya tunjuk dia punya cara lah. Dia sebenarnya tengok dia punya diagonal je. Okey, macam mana Okey, macam ni. Okey, pertama sekali kita mesti ada, ikutlah kita ada berapa X yang kita nak cari. Ada 4X kan. So kita kena cari, formula kena ada 4 lah. So X1 K plus 1 ya. Formula kita ni adalah sama dengan, kalau cara saya ingatlah formula dia adalah, ini equation yang pertama ni kan. Tengok pada row yang pertama ya, untuk X1 ya. Ni. Tengok dia adalah, ini B dia. So B dia, kalau tengok formula dia, ni maksud saya yang kedua tadi tu lah. Hafal je daripada ni. Tengok B dekat sini. So B, kemudian dia ada tolak. Dia akan tolak dengan semua term. Okay. So B awak berapa? B kita adalah 9. Okay. Tolak dengan semua term dekat sini. Darab dengan X. Dia tentulah contoh. Okey, kalau macam untuk cari X1, 5 ni jangan masuk, X1 jangan masuk. Masuk yang lain lah. So, tolak dengan X2. So, 1 darab X2, X2 lah. Okey, tolak dengan X3. Tolak dengan 2 X4. Kemudian kita bahagi dengan dia punya, tengok formula dia, bahagi dengan apa? Formula dia bahagi dengan AII ni. Maksudnya, bila dia bahagi dengan AII, maksudnya dia bahagi dengan elemen pada diagonal. Elemen pada diagonal adalah 5. Okey. Tapi ini tak lengkap lagi untuk Gauss Seidel. Jadi untuk formula ni kita ada term yang K, ada K plus 1 ya. So cara kita nak tahu K ataupun K plus 1 ni, dia sebenarnya kena tahu kalau K tu, sebab Gauss Seidel ni dia ambil nilai yang
terkini. Okey. So kalau macam ni kita belum cari apa-apa nilai lagi, of course lah kita kena ambil previous value macam. Tapi kalau susah sangat nak tahu, nak faham yang tu, so kena ingat macam ni je lah. So kalau ni diagonal awak okey. So kalau untuk x1 ni, kalau yang berada di kanan dari elemen belah kanan ni, maksudnya belah sini lah, maka dia semua k. Kalau berada yang belah kiri, maka dia adalah k plus 1. Contoh dekat sini 5 ni belah kanan, ni semua belah kanan kan. Yang 1, 2 ni semua belah kanan kan. Jadi bila belah kanan je, kita letak dia sebagai k. Gitu je lah. Okey. Cara yang kedua, kalau kita nak ingat formula, kita tengok dia punya function. Dia kalau ni, kalau saya tulis balik dia punya function dia, kita ada 5 sebab yang ni kalau dia kalau nampak pun sama, dia sama je sebenarnya kalau boleh nampak, tapi awak kena mahirkan dulu dah dia punya ni. So 5 x1 ni kan plus x2 plus x3 plus 2x apa ni, 2x4 equal to 9 kan. Ni question yang pertama ni, so saya tulis kat sini lah. Ni tak gaya x. Sekejap, kita nak x1 ya. So kita ada 5x1 sama dengan 9 tolak x2 tolak x3 tolak 2x4. Betul? Sebab 5 ni ada dekat x1, so x1 sama dengan 9 tolak x2 tolak x3 tolak 2x4 divide by 5. Sama kan? Jadi yang k dengan k plus 1 macam ni, kita nak cari ni mestilah k plus 1 Yang k dengan k plus 1 ikut cara yang saya tunjuk tadi lah. Yang kalau berada di belah kanan daripada dia punya elemen tu, macam sini, kat sini 5 ni kan, yang saya bulatkan ni, kalau belah kanan 5 ni semua k. Cara ini cara yang biasa kalau saya jumpa, biasa pelajar yang guna lah. Okay, sebab dia senang, tak perlu nak hafal formula tu kan, ambil sahaja dari dia punya equation dia, equation asal ataupun kalau pandai baca dari sini betul. Tapi hati-hati sebabnya bila kita dah rearrange, maksud saya hati-hati sebab apa, kalau awak ambil dari sini, nanti awak tersilap dia punya first equation dia dah salah, dia punya x1 dia dah salah formula dia. So better kena hati-hati ambil dari function matrix yang kita dah rearrange tu okey. Okey, ini saya akan guna cara yang biasa saya guna je lah. Okey, awak boleh guna cara yang macam ni, sebab ni nanti saya nak kena tulis semula dia punya dia punya equation, so saya tak nak tulis So formula dia tu untuk x, kemudian untuk x2 k plus 1 pula. Okay, so ini sama dengan, ini berapa, 6 6 tolak 2x1, sebab ada x1 kat sini. So yang ni jangan masuk ya, x2 jangan masuk. So tolak x3, tolak tambah tambah 3x4 bagi dengan dia punya diagonal dia adalah berapa ni, 9. Okey, sekarang mana k plus 1. So macam yang saya kata tadi, kalau yang belah kanan dia k, kalau belah kiri dia k plus 1. Macam ni equation yang kedua, 9 ni kan, yang belah kanan dia 1 dengan negatif 3 dia, maksudnya x3 dengan x4. So dua-dua ni k, tapi yang untuk x1 ni berada di belah kiri. So yang x1 ni kita ada k plus 1. Dia sebenarnya sebab dia ambil latest value, so x1 ni kita dah cari, x1 k plus 1 ni lah yang kita akan guna. Dia macam tu konsep So x3 pula, so ini sama dengan x3, kita refer row yang ketiga lah, row ketiga yang ni So
8 tolak untuk X1 dia 0 So 0 saya tak masukkan lah sebab dia kosong, kosong tak tu kosong jugalah. So saya terus pada X2 ni. So 0 X2 minus 4X4 bahagi dengan 9. Okay, so macam biasa tengok mana yang kiri. So yang belah kiri untuk X2 ni dia berada di belah kiri. So X4 berada di belah kanan. Right. Last formula. So dia sebenarnya kalau dah biasa dia cepat je buat formula ni. So sama dengan 8 tolak X1 tolak X2 tolak-tolak tambahlah, tambah 3x3 So sebab semua berada di belah kiri tu, so semua k plus 1. Pada saya dia agak penting untuk letak k plus 1 dengan k ni. Sebab apa? Sebab ini adalah Gauss Seidel. Yang membezakan Gauss Seidel dengan ada method lain. Dia ada method lain yang iteration ni. So ada method lain, dia tak kisah ada k plus 1, tak kisahkan k plus 1 ni lah. Okay, sebab apa? Sebab dia ambil nilai yang previous je. So tak perlu ada k plus 1. Jadi kalau Gauss Seidel ni dia perlukan k plus 1 dekat sini. Sebab apa? Dia ambil latest value. Okay, so ni bahagi dengan berapa tadi? 6. Okay. Okay, dah cukup 4 formula ni. Maka kita boleh kira lah guna ni. So saya masukkan dalam table ni. So saya ada sini K tadi. So ini X1 K. Ini X2 K. Ini X3 K. Dan last kali adalah X4. So kita akan start dari 0, 1, 2. Kita tak tahu iteration sampai berapa. Ini kekurangan iteration lah. Kalau panjang-panjang lah. Okay. Kalau pendek tu alhamdulillah lah. So yang kita iterate ni, initial value dia bagi kosong. So masuk je lah. Ni initial value dia dekat mana? Initial guess ni 0, 0, 0, 0. Okay. Sekarang kita nak kira. Okay, dalam kita nak mengira tu, kita nak guna calculator. So bila nak guna calculator, jadi saya akan buat ini sebagai X1 ni saya letak dia sebagai A. X2 B, X3 C, X4 D. Okay, kenapa saya ada A, B, C, D ni? Okay, jadi saya nak masuk ni dalam formula terdekat. Okay, dalam formula ni di mana kalau saya letak dalam formula ni, kalau saya letak dalam formula ni, kita letak dia punya, tengok 9 tolak X2 adalah B tadi. Okay, tolak X3 adalah C. Kenapa B tak nak lekat ni? Sekejap. 9 tolak B tolak C tolak 2D. Okey, bahagi dengan 5. Gitulah formula dia. Ini formula kalkulator kita panggil ya. So ini sama dengan, masuk ni dalam kalkulator, 6 tolak 2A tolak C, jangan salah dia punya tu pula ya, plus 3D bahagi dengan 9. So ini adalah 8 tolak B tolak B tolak 4D bahagi dengan 9 juga. So ini 8 tolak A kan tolak B tambah 3C bagi dengan 6. Alright. So kita akan masuk one by one, masuk satu-satu ya. Contoh masa nak kira ni, kita akan kira X1K ni. Jadi masuk dalam kalkulator ni.
Formula dia apa tadi? Formula kalkulator dia 9 tolak B tolak C tolak 2D bahagi dengan 5. Okay. Samalah AS ke MS ke. Saya guna yang bahagian ni lah. 9 tolak alpha B tolak alpha C tolak 2 alpha D bagi dengan 5. Okay. Calculate. So dia tanya B, senang je lah. B masuk 0, C juga 0, D juga 0. So dapat 95 iaitu 1.8. Okay. So kita tulis lah. Ini 1.8. Macam tu. So masuk kita tengok pula. Masuk pula nak kira X2. Masuk formula yang X2 ni lah. Formula X2 6 tolak 2 A kan tolak C tambah 3D tambah 3 Allah dibagi dengan berapa ni? Bagi dengan 9. So calculate. So dia tanya A. Okey, sekarang dia tanya A. Bila dia tanya A, kita kena ambil A yang terkini. Kita dah kira A kat sini kan. Kita ambil lah A 1.8. C tak ada lagi yang lain kan. So ambil C yang samalah, C kosong, D juga kosong. So dapat ni, dapat 0.267. 0.26. Okay. Samalah pengiraan seterusnya. Awak cari dia punya. Saya tulis dengan merah. Okay. Ni tadi 1.8. Ni 0.267 kan. Okay. Yang C carilah. Formula dia 8 tolak B tolak 4D. Masuk dalam kalkulator. Okay. 8 tolak B tolak 4D bahagi dengan 9. Okay, calculate. So B dah ada kan latest tadi 0.267. Sentiasa ambil latest value ya. D tak ada lagi, so 0. So kita dapat ni 0.859. Okey. Last sekali D, formula dia adalah 8 tolak A alpha A tolak alpha B tambah 3 alpha C. Okey, bahagi dengan berapa tu? 6. Calculate. So A tadi kita dah ada 1.8, B 0.267, C 0.8, ni tak ada, 0.859. Sama dengan ni. So kita dapat 1.418. Okey dia sebenarnya kalau setiap kali kita kira lah, mula kita akan tolak 2 ni. So tolak 1.8 tolak 0, dia lebih kecil dari epsilon tak? So 1.8 dia mesti modulus, dia tak kisahlah 0 tolak 1.8 ke 1.8 tolak 0 ke. Tengok nanti moduluskan ya, dia mesti dalam bentuk masih positif sebab kita nak tengok dia punya jarak dia sebenarnya, dia punya error tu. So 1.8 lebih besar dari epsilon. Jadi kita kena teruskan pengiraan yang kedua. Okey, untuk yang kedua ni tengok kalkulator, repeat semula. Tengok formula untuk yang pertama tadi. Formula apa? 9 tolak B ni kan. Okey, carilah 9 tolak B. Ni kan 9 tolak B tolak C ni. So calculate yang ni. So B, so dia tanya B lah, B 0.267. So kat dalam kalkulator awak dia memang dah store. Jadi bila macam ni kita tak perlu key in balik lah, tekan saja equal lah.
So C 0.859. Sentiasa check sebab macam ni D kan, walaupun dah ni tapi yang dia stok lah D sama dengan kosong, sebab kita tak kira D lagi kan. So masuk D yang baru ni 1.418. So dapat 1.008. Okey. Yang saya tulis tadi ni tolak ni, so check lebih besar dari epsilon. So tak boleh stop lagi lah, sentiasa check dua ni dulu check yang pertama je, sebab dia mesti semua. Kalau yang pertama pun tak lepas, yang lain mestilah tak akan, yang lain pun walaupun lepas pun kita tak boleh stop pun kan. So check yang pertama je lah. Okay, so yang ni formula yang kedua dia 6 yang ni lah formula dia A 1.008. Right, B, C betul tak? Betul. D 1. Okay, 0.819. So 0.820 lah. Okay, formula yang ketiga 8 tolak B saya tengok dia punya ni yang ni So calculate B adalah 0.820. Alright, D sama. So kita ada 0.168. Lepas tu calculate X4 formula dia 8 minus A lah. So 8 minus A yang ni lah. So calculate. So A 1.008, B 0.82, C baru kita 0.168 ya. Sentiasa check. So ni kita dapat 1.113. Okey, dan check tolak ni. Bila kita tolak dia lebih besar dari epsilon. Okey, ni saya guna warna merah pula tak apalah untuk saya tukar dulu lah. Sampai 168. Okey, dan sebab ni lebih besar dari epsilon, kita teruskan dia punya pengiraan. Samalah awak repeat So saya akan lajukan sikit dia punya video 'Okay. Okey, bila kita dah siap dah ni pengiraan dia ni. Okey. So, kalau kita lihatlah dekat bawah ni, saya tambahlah sebab obvious kena tambah. Kalau kita tengok, kalau kita tolak 2 ni,
Ini tadi, yang tadi pun kalau awak nak buat macam ni, nak tolak pun boleh jugalah. Okey, tapi kalau boleh congak macam ni 1.8 tolak 0, 1.8 mestilah lebih besar dari epsilon kan. Macam ni kita dah tak nampak dia punya ni. Saya check guna kalkulator. Sama lah macam yang ni, kita tak tahu berapa ni, contoh lah. Kalau boleh congak lebih bagus lah. So kita tolak je lah 1.125 tolak 1.118. So ni sama dengan 0.007. Okay. So ini modulus ya. Kosong. Macam ni ada negatif tadi kan. So kita modulus, kita ambil yang positif lah, kira positif. So dia still lebih besar dari epsilon lah. 0.007. 0.007 lebih besar dari epsilon. So kita tak boleh stop lagi kat sini. Walaupun kalau awak tengok lah hasil tolak yang bawah, yang belakang ni 0.001 kan, lebih kecil. Ini 0.005 sama dengan epsilon. Ini 0.01. Tapi sebab still ada satu yang lebih besar dan satu yang sama, maka kita kena teruskan pengiraan. Dia macam tu dia kena semua lebih kecil dari epsilon. Jadi tapi awak kena tahu bila dah sampai macam ni kan, macam ni dah makin hampir, maksudnya kita dah nak menghampiri dia punya answer. Mungkin 1 ataupun 2 iteration lagi. Okay, so kita tengok iteration yang ke-6. So sama sahaja, kita tengok formula kita tadi. Formula ni 9 ni. So calculate B kita 0.772. Okay, 0.288. So ni 1.161. So ini kita dapat 1.124. Tengok, see, dia dah menghampiri. Okay, yang kedua ni pula, ini formula 6 tadi kan, 6 tolak 2A ni. So calculate A kita 1 point, A kita berubah 124, yang lain sama. Okay, so ni kita dapat 0.772. Dah sama lah, sama lah dengan yang ni. Ini formula mana? Formula 8 tolak B tadi kan. So calculate B 0.772. So ni kita dapat 0.287. Okay. The last one, formula 8 minus A ni tadi. So A kita 1.124, B kita 0.772, C kita 0.287. So ini sama dengan 1.161. Okay. Jadi kita akan check. Ni congak pun boleh kan. So kalau kita check 1.124 tolak 1.125, 0.001 kan, lebih kecil dari epsilon. Dan kena, kalau ni lebih kecil, jangan happy dulu, kena tengok yang sebelah ni. So ni sama dengan 0 juga lebih kecil dari epsilon. Ini 0.001 lebih kecil dari epsilon. Ini juga 0, so lebih kecil dari epsilon. Baru kita boleh stop. Sebab semua hasil tolak ni, bawah tolak atas ni adalah lebih kecil dari epsilon. Okay, so kita boleh buat dia punya conclusion lah. Since maximum, okay, awak kena tolak lah ni. Ini tolak ni berapa? 0.001. Moduluskan semua okay. Negatif 0.001 lah. Ini 0. Ini modulus negatif 0.001. Satu lagi adalah 0 Siapa, mana yang paling besar? Paling besar adalah modulus 0.0 negatif ni adalah 0.001, lebih kecil dari epsilon. Therefore X kita adalah ada 4 ni lah. So X1 1.124. Okay, so X kita ni ada banyak. So X1 sampai X4 lah. Kalau rajin tulislah X1, X2, X3, X4. 1.124, 0.772, 0.287, satu lagi 1.161. Okay, ni transpose lah sebab dia X1, X2, X3, X4. Okay, so macam tu. Ini Gauss seidel.
Pertama, kena check dia diagonally dominant ataupun tidak. Kalau dia tak, macam ni, dia tak diagonally dominant ni asalnya, tapi kita boleh rearrange lah, sebab di equation boleh tukar je lah. Tapi equation hati-hati, memang kena tukar sekali dengan tanda sama dengan dekat sini. Kemudian tulis formula lah. Untuk Gauss Seidel kita ada formula. Formula dia depends pada new apa ni nama dia? New function ni. New matrix, new equation yang kat sini . Kemudian masukkan, buatlah pengiraan, buat iteration. Kita nak mudahkan pengiraan kita guna table. So kalau sampai stopping criteria, so kita boleh stop, dan itulah the final answer dia adalah yang X yang bawah sekali ni . Okey, so kita tengok itu yang A. Jadi saya kata tadi saya nak buat juga yang B, sebab yang B ni ada reason untuk yang saya nak tunjuk. So kita tengok yang B ni apa masalah dia dekat sini. Alright. Okay, yang B ni kalau kita tengok ni sekejap je ni. Okay, sebab apa? Kalau awak buat dia punya tukar kepada dalam bentuk matrix dulu. Okay, kalau saya tukar dia ada 2 negatif 5 kosong . Okey, kita ada x1, x2 dengan x3 . So ini sama dengan 2 1 1. Okey, so ni kita ada 3 2 negatif 7. Ni ada kosong 1 1. Ini try diagonal Thomas algorithm boleh guna, tapi boleh tak kalau kita nak guna siapa ni apa nama dia? Gauss Seidel. Okay, so yang pertama tengok dulu dia punya diagonal dia, tandakan elemen pada diagonal dia lah. Ni kita akan kira. So kalau awak kira yang pertama ni, okay, so modulus 2 dia mesti lebih besar dari modulus 5 negatif 5 ni tambah dengan 0. So 5 tambah kosong ni sama dengan 5 sebab ni modulus, so dia positif lah. Jadi ini not true. Obviously dia bukan diagonally dominant. Tapi apa yang kita boleh buat? Apa kita boleh buat adalah macam tadi, kita tandakan, boleh rearrange tak? Okay, kita tandakan yang paling besar lah antara ni. So tengok antara yang banyak ni, paling besar tu tak termasuk yang negatif, maksudnya modulus kan lah, setiap kena modulus sebab ni kita modulus. So macam ni 2 negatif 5 kosong, yang paling besar negatif 5 ni lah, sebab bila modulus dia jadi 5 kan. So samalah dengan yang ni 3 2, yang paling besar negatif 7 ni sebab bila modulus tu. So 0 1 1 mana paling besar, sama ada ni ataupun ni lah. Ambil mana-mana ni. Jadi dekat sini kalau awak tengok, dia ada pada dia punya kolom ni, pada kolom yang kedua ni ada 2. Maksudnya bila kita nak susun nanti, kan kita kena susun ikut mana yang sesuai kan. Macam ni, ini pada yang ketiga kan, pada kolom yang ketiga, so dia sepatutnya duduk dekat sini, dekat bawah ni kan. Yang ni pada kolom yang kedua mungkin duduk kat sini, tapi yang ni pun pada kolom yang kedua, maksudnya dia overlap dekat sini, dekat yang kedua ni. So untuk kolom yang untuk A11 tak ada. So maksudnya kat sini untuk A11 tadi lebih besar dari apa-apa tu tak ada. Bila tak ada, maksudnya kita tak boleh susun pun yang ni. So bila dia tak boleh susun ni, maka kita boleh katakan dia can't rearrange, cannot rearrange. Bila tak boleh rearrange ni, maka kita katakan kita tak boleh guna Gauss Seidel. Okey, sebab apa? Dia bukan diagonally dominant dan tak boleh rearrange. Kita kena guna method lain. Macam yang ni, obviously dia adalah tridiagonal. Sebab apa? Ni kosong, yang lain tu ada value. So boleh guna Thomas algorithm. Boleh guna juga apa yang kita belajar tu, Gauss elimination. Gauss elimination memang boleh guna untuk semua matrix. Okey, sebab dia tak ada syarat. So untuk untuk Gauss Seidel sampai sini. So kalau tak boleh rearrange, tak boleh lah, tak boleh guna method tu lah. Boleh solve tapi tak boleh guna method ni. Okey. Okay, sebelum saya tamatkan video ni, kita ada satu lagi yang saya nak tunjuk, iaitu application.
Untuk pengetahuan awak kita punya final exam memang saya akan bagi soalan berbentuk application sebab kita buat take home, so awak ada masa untuk carilah, untuk lama sikit untuk berfikir. Jadi memang saya akan bagi soalan application Jadi saya tunjuk sahaja dekat sini ni memandangkan untuk yang sebab apa yang ni saya akan bagi awak sebagai homework. So kena buat homework ni dan submit beserta dengan yang non-linear equation. Submit pada minggu ini dan sebagaimana tarikh yang saya akan bagi dalam grup nanti Okay, so sebelum tu saya explain dulu macam mana kita nak. Dia sebenarnya dia senang je kalau nak solve, tapi yang penting macam mana kita nak express kita punya soalan tu dalam bentuk system of linear equation. Okay, so awak boleh baca sendirilah. Nak faham, awak kena baca dia punya example dulu. Example ni saya dah bagi dalam example saya tu lah, sama je. Dan nanti saya tunjuk macam mana kita nak interpret dia macam mana dalam bentuk system of linear equation. Kita tengok yang pertama dulu So kalau baca manufacturing dia punya produk adalah made of an alloy material, so dia mesti meet certain specified composition So 3 critical ingredient bagi alloy adalah manganese, silikon dan juga copper. So specification dia memerlukan 15 pound manganese, 22 pound silikon dan juga 39 pounds copper bagi setiap tan alloy untuk dibuat Kalau nak buat alloy tu kita perlukan ni lah, dia punya specification dia. Okay, dia dapatkan dia punya ingredient tu daripada different suppliers. Okay, dan suppliers ni dia untuk setiap supplier ni dia ada dia punya setiap ni dia punya ore dia tu ada different concentration bagi alloy ingredient. Okay, dengan information yang dalam table 1 ni, okay, manufacturer tu mesti tentukan berapa banyak ore yang dia kena purchase dari setiap supplier, maka tak ada waste dalam dia punya alloy ingredient. Okay, so kena ingat dia alloy ingredient yang diperlukan, dia punya spesifikasi dia yang ni inilah ni 15 pound ni kan copper. Okay, ni. So macam mana macam mana nak dapatkan daripada setiap supplier yang ni Okay, so use Gauss elimination method. Ini saya tunjuk dia punya macam mana dia punya ni lah, nanti awak tulis sendiri dia punya sistem dan awak solve guna Gauss elimination kena hantar ni. Okay, mana alright, tengok macam mana nak buat. So ini kalau untuk dalam table ni dia ikut supplier. Okay, supplier 1 dia punya dia tu ada concentration dia manganese 1, silikon 2, copper 3 tapi supplier 2 3, 3, 4, 4 lah, supplier 3 2, 3, 7. Tapi kita kena tahu dalam company ni dia memerlukan
manganis total dia adalah, semua total dia tak kisahlah dari berapa supplier pun, dia nak total dia adalah 15. Okey. Silikon total dia adalah 22. Copper total dia adalah 39. Okey. Jadi tak kisahlah daripada banyak mana supplier, tapi macam ni dia ada 3 supplier macam ni dengan concentration yang macam ni. So kita kena tahu maksudnya kalau kita tulis dalam bentuk equation yang ni, maksudnya supplier, katalah saya letak supplier 1 sebagai S1 lah. Okey, supplier 2 sebagai S2, supplier 3 sebagai S3. Kalau awak tak suka guna S, guna X lah, S1, S2, S3, sama je. Kalau tak nampak dia punya ni lah, sebab dah biasa guna X pun tak apa, tak masalah, itu variable sahaja. So katalah saya guna supplier 1 untuk manganis, dia boleh menghasilkan satu je lah, dia punya 4 dia. So supplier 1 1, supplier 2 3, supplier 3 2. So total dia tak kisahlah dari mana supplier 1. Supplier 1 ada kita nak berapa, supplier 2 kita nak berapa, supplier 3 kita nak berapa, total dia mesti 15. Samalah dengan silikon. Silikon supplier 1 2, supplier 2 4, supplier 3 3. Concentration So ini adalah 22. Jadi copper 3 dari supplier 1, 4 dari supplier 2, 7 dari supplier 3. So ini sama dengan 39. Okey. Jadi bila ni kan sistem kita, so bila kita solve guna Gauss elimination, kita akan dapatlah. Okey, supplier 1 berapa agaknya kita perlukan. Jadi jawapan contoh dekat sini, answer dah ada. Supplier 1 kita perlukan manganis dari supplier 1 1 ton. Supplier 2 kita perlukan 6, 3 kali 2 6 lah. Okey, supplier 3 berapa? Gitulah. Supplier 3 kita perlukan 2 lah. Okey. Supplier 3 kita perlukan 4. Supaya, sebab dia ada bahagian-bahagian dekat sini, supaya menghasilkan daripada hasil tambah tu, kita akan dapat 15. Okey, dia punya tu. Okey, macam tu je lah. Supplier 1, supplier 2 berapa, supplier 3 berapa. So awak solve, ni answer dah ada. Okey, tu soalan yang macam tu Kalau ada pula soalan macam ni pun senang dia. Yang ni lagi senang lah. Yang ni eksperimen ni awak buat sendirilah. Sebab apa? Just substitute saja X1 berapa, X2 berapa dalam ni. Kemudian dapatkanlah dia punya answer dia. Awak boleh baca sini. Awak pelajar engineering biasa dia familiar dengan soalan yang berbentuk application macam ni. So saya rasa awak tak ada masalah lah masuk. Cuma nanti kita dia dah guide tulis formula ni dalam bentuk AX equal to B lah, dalam bentuk matrix yang biasa tu. Kemudian awak perlu solve menggunakan Thomas algorithm. Okey. So ini buat sendirilah, saya tak nak, sebab awak just substitute saja, baca sini, substitute, kemudian solve. Okey, masalahnya pada yang C ni. So untuk yang C ni, ini memang kena baca. Okey. Untuk baca yang ni kena catat sikit lah. Catat dia, awak buat table sendiri. Kita buat table sendiri macam biasa. Buat table sendiri. Okey. The Softlo Yogurt Company, dia buat 3 yogurt blends lime orange, lime lemon. Okey. Satu lagi adalah orange lemon. Okey, so dia ada 3 yogurt blend dekat sini. Saya tulis yogurt blend dekat sini apa Yogurt blend yang dia buat adalah lime orange. Okey, lime orange saya tanda dekat sini lah. Kemudian kita ada lime lemon. Okey. Kemudian kita ada orange lemon. So lime orange LO je lah. So satu lagi kita ada orange lemon. Okay.
So lime orange dia perlukan nak buat dia punya blend tu, dia perlukan ini yogurt blend. Ini dia punya bahan dia lah. So ini dia perlukan 2 bahagian lime yogurt. Okay, so ni lime yogurt. Okay, baru menghasilkan lime orange ni 2. Satu lagi kena tambah dengan apa dia? 2 bahagian orange yogurt. So orange yogurt. Orange yogurt berapa bahagian? 2 juga kan. Okey. Dah. Okey, lime lemon pula, nak buat lime lemon dia menghasilkan 3, dia perlukan 3 quarts lime yogurt. So 3 bahagian lime yogurt, 1 lemon yogurt. So ni tak ada lemon yogurt lagi, jadi kita tulislah satu lagi. Bahan yang digunakan adalah lemon yogurt lah. Okey, berapa bahagian, berapa part? Ini tak adalah, maksudnya ni part untuk lemon yogurt ni tak ada. So 3 lemon yogurt. Berapa diperlukan untuk lime lemon tadi? 1. So kosong. Okey, kalau orange lemon pula dia perlukan 3 bahagian orange yogurt. Okey, dan 1 bahagian lemon yogurt. So dia tak guna lime yogurt. Okay. Setiap hari company tu dia menghasilkan 800 lemon yogurt. So total semua lemon yogurt adalah berapa? 800 lime yogurt. So total kat sini lah 800. Alright. Lime yogurt 650 orange yogurt. So ini 650. Okay, satu lagi 350 lemon yogurt. Okay, company tu menghasilkan dalam sehari. By using Gauss elimination method, determine how many gallons of each blend should it make. So maksudnya setiap blend ni lemon orange berapa mana yang dia perlu buat kalau dia nak guna semua supply yang dia ada lah. Okay. Dan yang kedua, boleh tak kita solve guna Thomas algorithm? Kalau boleh, solve guna Thomas algorithm. So saya perhatikan dalam soalan ni tak ada apa nama dia, tak ada Gauss Seidel. Nanti saya ubah sikit dia punya soalan ni, tapi tak apa, saya nak tunjuk dia punya ni dulu equation ni. Okay, so sekarang equationnya ni tanda sama dengan ni dekat sini jadi sekarang awak punya equation ni sebab sama dengan dekat sini, so equation kita dia jadi 2 lime orange tambah 3 lime lemon tambah, tak ada tambah lah, tambah kosong ni sama dengan 800. Gitu tengok sama dengan awak dekat mana. Itu equation kita So 2 lime orange tambah kosong ni, so ini 3 orange lemon sama dengan 650. Dan last kali ni kita ada lime lemon tambah orange lemon sama dengan 350. Okay, so ni kita equation kita daripada yang ni. Jadi ini ini tak boleh, kita tak boleh guna ini kita tak boleh guna Gauss Seidel So ini awak guna ni je lah, guna ikut je soalan ni Gauss elimination. Saya check yang ni boleh guna Gauss Seidel ke. Ini pun tak boleh guna Gauss Seidel So untuk yang B ni saya tak pasti dia punya ni apa, tapi dia kalau dia boleh guna Thomas algorithm, tak apalah, awak guna je lah, ikut je lah method yang diminta dalam ni. Okay, tak apa, Gauss Seidel tu buat latihan dalam modul So
kita akan ada awak keluar homework dan kita akan ada quiz untuk 2 chapter ni. Okey, terima kasih.